Assalamualaikum dan salam dua jiwa. Semoga semua sihat dan dipermudahkan urusan. Amin. Saya Elis Muhammad, podcaster anda pada kali ini ingin membawa anda berkenalan dengan seorang penulis muda yang bernama Melur Nur Ain binti Idris, juga dikenali sebagai Bunga Melur, yang aktif dalam bidang penulisan antologi sajak, cerpen, anekdot dan sebagainya daripada pelbagai penerbit. Terbaru, buku beliau iaitu buku pertama kumpulan cerpen beliau akan berada di pasaran yang bertajuk Pelodikama. Cerpen yang akan saya baca sebentar lagi adalah cerpen yang berada di dalam buku tersebut. Okey, dan tajuk cerpen ini adalah Namamu Terukir di Hatiku. Jom. Perasaan seorang perempuan. Aku seorang perempuan. Aku malu meluahkan perasaanku. Dia pula tidak bertanya padaku, terlambatkah aku? Untuk meluahkan yang aku cinta padanya, aku tidak pernah menyesal untuk mengenali dirinya. Kau teramat baik bagiku. Ketika kita berjumpa, kuharapkan kau jangan salahkan dirimu. Jangan bagi diri sendiri menangis dan juga orang lain menangis. Nyawa dan masa berharga. Fikirkan untuk kebaikan dirimu sebelum terlambat. Itulah puisi terakhir aku terima daripada si dia. 3 tahun sebelum dia menghilangkan diri. Suasana di salah sebuah kolej yang terletak di Kuala Lumpur ketika itu, hari pertama pendaftaran bagi pelajar-pelajar semester baharu. Nama aku Farid. Ketika ini aku berusia 19 tahun dan melanjutkan pengajian diploma dalam bidang hiasan dalaman selama 3 tahun. Selang 2 jam selepas aku selesai beratur untuk urusan pendaftaran, aku terserempak dengan seorang perempuan yang begitu cantik bak bulan purnama. Aku bagaikan terkena panahan cinta ketika ini. Cantik juga dia ini. Tapi aku kena lupakan perasaan ini untuk masa depanku yang lebih cerah dan fokus dalam kerjaya dahulu. Bisik hati kecilku ketika melihatnya. Nama aku Sakinah. Ketika ini, aku berusia 19 tahun dan melanjutkan pengajian dalam bidang diploma perniagaan. Aku bagaikan terpaku ketika melihat seorang lelaki yang merenungku sedari tadi. Kenapa Mamat ni pandang aku semacam je? Aku ada hutang apa-apa ke dengan dia ni? Getus Sakinah di dalam hati. Setelah sebulan berlalu, Farid dan Sakinah berkenalan antara satu sama lain. Hubungan mereka berdua semakin akrab kerana mempunyai minat pada hobi yang sama, iaitu seni lukisan. Mereka berdua sering bertukar pendapat mengenai tugasan bidang masing-masing di perpustakaan kolej tersebut. Kalau aku buat reka bentuk macam ni, bagus tak Kinah? Cuba kau ubah warna sofa ni Farid. Baiklah Kinah. 5 bulan telah berlalu, Sakinah dikejutkan dengan hadiah misteri daripada seseorang yang tidak diketahuinya. Siapa pula tinggalkan hadiah depan pintu rumah sewa aku ni? Bisik hati kecilnya. Dia pun mengambil dan melihat isi kandungan hadiah tersebut sambil tersenyum sendiri. Farid hanya memperhatikan dari jauh sahaja setelah Sakinah mengambil hadiah tersebut ini kerana dia tidak mahu gadis yang dia puja mengetahui hadiah itu daripadanya. Maafkan aku Sakinah. Aku tidak mampu meluahkan perasaan aku kepada kau ketika ini. Aku harus banggakan kedua orang tua aku dahulu. Rintih hati kecilnya.
Sejak kejadian itu, hati Farid bagaikan tidak tenang. Tetapi apakan daya, dia harus kuatkan semangat untuk terus membanggakan orang tuanya dengan masa depan yang lebih cerah ini kerana dia merupakan anak sulung yang harus menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Setahun kemudian, Farid bagaikan tidak peduli lagi dengan Sakinah kerana cinta harus dikorbankan buat masa ini. Farid menghabiskan masa dengan aktiviti sukan, tugasan kelasnya dan bersama-sama dengan kawan yang lain. Kenapa Farid seolah-olah menjauhkan diri daripada aku ya? Apa salah aku? Sakinah berjauh hati. Ketika ini, Sakinah hanya mampu mengenangkan kenangan manis mereka berdua. Sehinggalah pada suatu hari, Sakinah dan Farid bertembung di suatu kawasan bangunan kolej. Mereka berdua hanya bertentang mata tanpa mengeluarkan sebarang bicara dari hati. Sakinah bagaikan mahu menegur Farid. Lupakan je lah, lagipun dia anggap aku macam orang asing je sekarang ni. Ketusnya sendiri. 2 tahun telah pun berlalu begitu sahaja. Ketika ini, Farid dan Sakinah telah pun masuk ke semester 4 dalam pengajian pilihan masing-masing tanpa bertegur sapa antara satu sama lain. Farid terus-menerus menyibukkan diri dengan harapan dapat melupakan Sakinah yang sentiasa di hatinya. Aku harap dengan cara ini aku dapat melenyapkan nama dia di hatiku. Sakinah pulang ke rumah untuk bercuti sempena cuti semester. Sakinah bersalam dan memeluk kedua orang tuanya kerana terlalu merindui setelah lama tidak berjumpa. Ketika ini, Sakinah juga terjumpa diarinya dan sempat menulis beberapa sajak tentang perasaan yang bersarang di hatinya untuk Farid. Selang seminggu sebelum peperiksaan akhir untuk kembali ke kolej, Sakinah secara tiba-tiba diserang batuk kering. Itu TB yang berterusan. Intan payung ibu ni kenapa asyik batuk-batuk je semenjak 2 menjak ni? Ibu risau tau. Ibu, intan payung ibu ni batuk sikit je mungkin kerana keadaan cuaca. Kalau begitu, baiklah. Jika berterusan lagi sampai esok, kita pergi klinik ya. Baiklah ibu. Keesokan harinya, Sakinah masih batuk malahan lebih teruk sehingga keluar darah dari hidung dan mulutnya. Sakinah hanya mampu mengalirkan air mata menahan penderitaan sakitnya. Ya Tuhanku, apa yang dah jadi dengan intan payung ibu ni? Entahlah ibu, tiba-tiba aja jadi macam ni. Kita ke hospital untuk rawat batuk berdarah ni ya, intan payung ibu. Setibanya di hospital, doktor yang membuat pemeriksaan X-ray terlihat sebelah paru-paru telah berjangkit teruk dan kemungkinan sebelah lagi akan turut rosak pada bila-bila masa dan keputusan darah mendapati Sakinah menghidapi kanser paru-paru tahap 4. Alangkah hancur luluh hati Sakinah dan keluarganya tatkala mendapat berita ini. Sakinah pun terpaksa dimasukkan ke hospital untuk meneruskan rawatan kemoterapi mengikut jadual berkala untuk rawatan selanjutnya. Dia hanya berharap keajaiban doa kepada Tuhan. Setelah dimasukkan ke hospital, Sakinah hanya meluahkan segala-galanya dalam sebuah diari. Manakan tahu jika dia bakal meninggalkan alam ini untuk ke alam lain, ada sesuatu yang dapat ditinggalkan untuk insan yang disayanginya kelak. Tibalah pada hari graduasi di kolej tersebut. Farid kelihatan berbunga-bunga hatinya untuk mendapatkan segulung sijil diploma dalam bidang pilihannya. Tidak sia-sia usaha aku selama ini, bisik hatinya sendiri. Setelah 2 jam selesai majlis graduasi di kolejnya, salah seorang sahabat baik pada Farid bertanyakan kabar Sakinah kepadanya. Apa kabar pasangan belangkas kau tu Farid? Entahlah, aku tak nampak pula dekat majlis graduasi tadi. Kau tak nak cari dia ke?
Farid dikejutkan dengan berita kematian Sakinah. Dia tidak ingin percaya akan berita itu, akan tetapi itulah hakikat yang telah berlaku. Sakinah telah pergi meninggalkannya buat selama-lamanya. Maafkan aku, Kinah. Sepatutnya aku luahkan hasrat dan perasaan aku untuk menghalalkan kau. Hatinya merintih sayu. Dia tidak malu menangisi kehilangan ini. Ibu Sakinah menghulurkan surat yang ditinggalkan buat Farid. Alangkah terkejutnya Farid apabila mengetahui yang Kinah juga mempunyai perasaan sama terhadapnya. Tapi, apakan daya, nasi telah menjadi bubur. Farid benar-benar menyesal dan saat itu nama Sakinah sentiasa di hatinya. Semoga kita berjumpa di Taman Firdausi suatu masa nanti. Rintih hatinya sayu. Baiklah. Dah tamat dah cerita cerpen Namamu Terukir di Hatiku yang dipetik daripada buku kumpulan cerpen solo pertama Bunga Melur. Beliau dah pun buka pre-order di Facebook beliau iaitu Melur Nur Ain. Segala informasi nanti saya akan letakkan dalam di caption, okay? So, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi mendengar dari mula sampai habis. Dan ribuan terima kasih kepada Bunga Melur kerana memilih podcast Dua Jiwa untuk bercerita, membaca cerita cerpen Namamu Terukir di Hatiku dalam buku barunya ni. Terima kasih banyak sebab memberi peluang kepada kami. So, setakat ini sahaja buat kali ini. Jika ada kekurangan, salah dan silap, haraplah dimaafkan. Okay? InsyaAllah saya akan memperbaiki lagi penceritaan, pembacaan. Anyway, terima kasih sekali lagi kepada semua. Dan pesanan saya buat kali ini, jangan tunggu esok hari. Kalau rindu, nak kata sayang ke whatever lah, terus kontak orang yang kita rindui, orang yang kita sayang, orang yang kita cintai. Jangan tunggu esok. Jangan tunggu esok. Itu je pesan saya. So, insyaAllah kita akan bertemu lagi di podcast Dua Jiwa pada masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang mendengar dan terima kasih kepada Bunga Melur kerana memberi peluang kepada kami di podcast Dua Jiwa. Ikhlas dari jiwa, bertemankan kata. Dan salam Dua Jiwa. XOXO.